Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dah 2-3 hari tuan-tuan kita tak bersiaran. Kita turun jelajah ke negeri Kelantan dan kemudian ke negeri Selangor. Jadi malam ni insya-Allah saudara, saya yakin ramai orang dah tak sabar nak bertanya pelbagai bentuk soalan berhubung dengan isu-isu terkini. Malam ni saudara, yang menghangatkan topik pada malam ini ialah kenyataan yang dikeluarkan oleh MUDA, parti yang bakal terkubur apabila Presiden dan ahli jawatan kuasanya mencecah umur 40 tahun dan ke atas. Nama parti, nama MUDA, bila dah umur 40 tuan-tuan secara automatik akan terkubur. Jadi parti ni hari ini saudara sudah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan bertanding secara solo dalam pilihan raya di 6 buah negeri yang akan datang. Saya memang dah lama menanti-nantikan kenyataan MUDA ni, kerana mereka ni berkokok lebih saudara, seolah-olah macam mereka ni hebat sangat, seolah-olah macam mereka ini mendapat sokongan orang muda. Hakikat dan realiti dia saudara, memanglah Syed Saddiq ni popular di TikTok, di Twitter, di kalangan orang-orang muda, yang tempatan pun ada, tetapi ramai daripadanya terdiri daripada warga Indonesia tuan-tuan. Ini realiti dia saudara. Jadi inilah peluang untuk Syed Saddiq buat kali pertamanya saudara bertanding atas dirinya sendiri, atas kapasiti muda itu sendiri. Kalau kita lihat, mereka menang di Iskandar Puteri. Puteri Wangsa. Mereka menang di Puteri Wangsa. Kan? Itu merupakan kerusi yang DAP berikan kepada muda. Jadi mereka mendapat sokongan daripada penyokong-penyokong DAP, penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Mereka berjaya memenangi satu kerusi di pilihan raya negeri Johor. Begitu juga di Muar tuan-tuan, Pakatan Harapan tidak meletakkan calon di mana Syed Saddiq mempertahankan kerusi di Parlimen Muar. Jadi inilah kali pertama mereka akan bertanding atas tiket peribadi. Dan tak payah saya nak tunggu sampai pilihan raya di 6 buah negeri ini berlangsung. Saya boleh bagi jaminan pada tuan-tuan bahawa kalaupun muda, calon-calonnya tidak hilang deposit di semua kawasan yang mereka bertanding, setidak-tidaknya mereka akan kalah tuan-tuan. Mereka akan kalah di semua kursi yang mereka akan tandingi. Jadi saya ucap good luck kepada Syed Saddiq and the gang. Kan? Dah tiba masalah dia tunjukkan the true colours. Dia duduk di dalam kononnya di dalam kerajaan perpaduan, tetapi tindak tanduk dia, gerak geri dia masih lagi menunjukkan dia bersama dengan Tun Dr. Mahathir dan menjayakan agenda Tun Dr. Mahathir. Bila dia bersama dengan kita pun, dia menyerang kerajaan tanpa henti, mencari populariti secara individu. Jadi lebih baiklah muda berdiri atas kaki sendiri, dia cuba. Manalah tahu dengan keputusan buruk yang bakal dihadapi oleh mereka dalam pilihan raya di 6 buah negeri ini, sekurang-kurangnya orang macam Khairi Jamaluddin juga sedikit sebanyak boleh tahu apa nasibnya sekiranya mereka ini menubuhkan parti politik baru. Jadi kalau ada saudara yang berada di rumah nak bertanyakan sebarang soalan, talian hotline kita 019 481 9495. 019 481 9495. Silakan soalan daripada studio. Okey Datuk. Ya. Kita pun dah tahu kan muda akan bertanding secara solo. Memandangkan muda di dalam Sekretariat Kerajaan Perpaduan 19 parti gabungan, Ya. adakah akan ada tindakan daripada Sekretariat Kerajaan Perpaduan terhadap parti muda tu? Saya rasa
muda ni tidak pernah diundang di dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Tidak pernah diundang dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Cuma sokongan dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim diakui bahawa muda juga sebahagian daripada 19 parti politik yang membentuk kerajaan perpaduan. Jadi kalau muda nak bertanding menentang calon-calon daripada kerajaan perpaduan, saya rasa ada kemungkinan besar lah dia ada implikasi dia, kan? Kemungkinan besar sebab yalah, kalau dia menentang calon daripada BN ke PH ke, sudah pastilah ianya akan mewujudkan suasana yang tidak harmoni. Dan takkan kita nak biarkan gunting dalam lipatan ni terus berada di dalam kerajaan perpaduan. Walaupun dia tidak memasuki mesyuarat-mesyuarat Pakatan Harapan ataupun dia tak masuk mesyuarat-mesyuarat yang melibatkan ketua-ketua parti di kalangan 19 parti ni. Okey? Okey, mereka juga ada keluarkan beberapa kenyataan kontroversi menyela kerajaan perpaduan ini sudah lari daripada prinsip asalnya. Jadi mungkin Tok ada komen berkenaan dengan ini. Sebab dia sendiri tak lari daripada prinsip asal dia bersama dengan Datuk. Memang dia tak lari. Dia masih lagi pimpin Siti Hasmah. Itu kerja dia. Dia masih lagi reporting to Mahathir from time to time, kan? Walaupun dia keluar daripada Bersatu, dia tak masuk Pejuang, tapi dia bersama dengan Mahathir, kan? Sama juga, walaupun pilihan raya yang lepas mereka bersama dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tidak meletakkan calon mereka menentang calon muda. Namun pada hakikat dan realiti je, kan, mereka ni tidak meletakkan kesetiaan bersama dengan Pakatan Harapan, kan? Dia masih lagi dapat instruction. Itu sebab kita tengok statement demi statement yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin muda, nampak mereka ni masih lagi bersama dengan Tun Mahathir. Baru-baru ni bila mana Datuk Seri Anwar Ibrahim berseloroh, bergurau, gurau tu pun ada makna. Bila seorang pelajar wanita tingkatan 6, kan? Bukan kerana budak ni cantik, tetapi budak ni dia ada good brain, soalan dia sangat bernas. Jadi Datuk Seri Anwar kata, boleh bagi nombor telefon. Itu pun dia tak boleh bezakan sama ada benda tu lawak ke tak lawak, kan? Dan bila Datuk Seri Anwar berkata demikian, dia sebenarnya dia mendidik anak-anak muda ni. Kalau nak pilih girlfriend, contoh je macam pandangan daripada Hanifah Maidin, kan? Kalau nak cari girlfriend, jangan cari yang cantik saja, make sure beauty with brain, kan? Itu mesej yang Datuk Seri Anwar nak sampaikan. Tapi kita tengok macam muda ni dia cuba exploit benda ni, sengaja dipolitikkan. Benda kecil nak dibesarkan. Untuk apa? Kecuali kalau dia ada agenda lain di sebalik lontaran demi lontaran, kritikan demi kritikan yang dia lakukan. Nak kata dia kecewa tak dapat jadi menteri, possible. Kita pun ada juga di kalangan kita yang kecewa. Tak dilantik tu, tak dilantik ni, kan? Tak habis-habis mengkritik je. Tak apalah. Ini hak mereka. Okey? Cuma kita ni kena bijaklah untuk menilai. Jangan telan bulat-bulat. Apa yang Syed Saddiq cakap dengan Mira cakap. Okey? Okey, Datuk. Adakah pendirian muda untuk bertanding secara solo di PRN ni, dan kita lihat muda ni lebih fokus kepada negeri-negeri pantai barat, Penang, Selangor. Adakah ini salah satu usaha untuk memecah belahkan undi daripada Pakatan Harapan? Kalau dia masih lagi menjayakan agenda Tun Dr. Mahathir, kan, saya yakin dia tidak akan kacau di negeri-negeri di mana negeri itu merupakan kubu Perikatan Nasional. So dia akan pergi di negeri-negeri macam di Selangor, negeri-negeri macam di mungkin Negeri Sembilan sikit, negeri-negeri macam di Pulau Pinang, kan, negeri-negeri yang boleh memecah belahkan belah kita ni. Dia tak akan kacau yang sebelah sana.
So daripada situ pun kita boleh baca lah ke mana hala tuju muda ni. Okey? Okey, tapi tu pendirian muda ni dia menolak kleptokrasi. Mereka juga menolak Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Zahid Hamidi. Tapi bila kita cakap bila mereka bersekongkol dengan Perikatan Nasional juga adalah parti komponen kleptokrasi. Ada kluster-kluster mahkamah. Even Syed Saddiq juga ada kluster mahkamah. Syed Saddiq itulah ikon bagaimana seorang anak muda boleh jadi seorang yang korup. Dialah ikon anak muda yang korup. Mana ada ikon lain yang korup? Ada ikon anak muda yang korup dalam usia yang begitu muda? Tak ada. Syed Saddiq lah pelopor dia. So, tak payah ceritalah tentang kleptokrasi, cerita tentang rasuah, salah guna kuasa. Duit yang sepatutnya disalurkan kepada badan belia pun akhirnya pergi ke akaun BSN dia. saya kadang-kadang tak boleh hadam lah kan. Akaun BSN. Nampak sangat kebudak-budakan dia. Biasa yang buka akaun BSN ni anak-anak muda, anak-anak remaja kan. Dulu ada apa, tabung nuri. Saya ingat lagi dulu kecil-kecil kan. Kita ada tabung nuri itu akaun BSN tu. So memang sesuai lah dengan apa ni, nama parti dia, parti muda lah. Memang belum matang. Okey, Datuk. cerita lain lah, cerita muda ni tak best. Okey, cakap tentang Zahid tadi Datuk Zahid. Datuk Zahid bila ditanya oleh media hari ni, Datuk Zahid suruh kata abaikan pandangan-pandangan yang mengatakan MCA dan MIC ni biawak hidup. Secara sinisnya ia menuju kepada Datuk. Ya, kita kena faham lah kita kena faham bahawa pendirian saya ada sebab, ada sebab. Dan itu pendirian peribadi saya. Saya ditanya dalam satu wawancara, saya mengatakan bahawa dah tiba masanya everybody got to earn their own seats. Setiap orang perlu bekerja keras bagi memastikan mereka dapat kursi-kursi mereka. Jangan harap kursi-kursi yang diberikan atas dasar simpati. Dan saya pun ada sebut bahawa sama juga dengan UMNO. UMNO juga kena deliver undi orang Melayu kepada kerajaan perpaduan ni. Kalau misalnya UMNO gagal untuk deliver undi orang Melayu kepada calon-calon kerajaan perpaduan, pilihan raya yang akan datang, kita akan berhadapan masalah untuk mendapat jumlah kursi yang lebih. So semua orang kena main peranan masing-masing. Dan saya beritahu bahawa kita pun jangan ingat dia orang je kecil hati. Kita pun kecil hati juga. Dan kena faham bahawa bila saya mengeluarkan kenyataan itu ialah selepas kita melihat apa yang berlaku sebelum pilihan raya, apa yang dia buat kepada bosku. Mereka tidak menghormati, tidak menghadiri meeting-meeting yang dipanggil oleh Presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional. Kemudian mereka beri sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin membelakangkan parti. Mereka buat cubaan untuk buat kudeta. Saya dah explain dah. Saya cakap terus terang, kalau mereka kecil hati dengan kenyataan saya cakap saya minta maaf. Kalau mereka kecil hati. Tetapi kena ingat kita pun ada perasaan kita. Kita pun ada perasaan kita. Jangan buat presiden kita sedemikian rupa. Kan? Jangan menganjing-anjingkan. Dah tahu orang tengah cerita tentang 10 budak hitam ni. Isyamuddin duk keluar gambar dia dengan KJ, gambar dia dengan Hasni Muhammad, gambar dia dengan Norma, apa semua sekali. Time tu lah kau nak menjayakan rakaman H2O. Pergi keluar makan dengan H2O, keluar makan dengan Ismail Sabri yang terang-terang menentang kita ni. Kan? Apa mesej yang cuba disampaikan? Sama dengan Sarabanan pula tu. Betul tak? So, yalah, pendirian presiden, benda ni kita tak payah besarkan, kan? Saya pun, yalah, kita pun tak bercadang nak besarkan. Cuma kita minta, cukuplah. Kontrol lah outasing tu daripada membelasah presiden setiap hari. Kan?
Presiden MCA pun kita harap kontrol lah Setiausaha Agung daripada turun-menerus mengherdik Presiden UMNO. Kan? Kalau nak suruh nak cerita tentang apa ni tindakan disiplin. Kita tengok hari ni tersebar gambar Partiban. Partiban ni dia bertanding di Kuala Selangor tetapi dia ketua bahagian MIC di Tanjung Karang. Tapi dia berkempen bersama dengan Tan Sri Norma untuk membantu anak Tan Sri Norma bertanding atas tiket Perikatan Nasional. So kenapa MIC tak ambil sebarang tindakan? So kita nak jawapan yang tuntas. Adakah mereka akan bersama kita dalam pilihan raya ni, ataupun mereka nak bersama dengan sebelah sana? Make it clear. Perjumpaan-perjumpaan yang ditayangkan di dalam TikTok ataupun Facebook Hishamuddin ni, tujuannya untuk apa? Untuk bakar kita. Apa faedahnya? Itu mesej yang kita nak sampaikan. Okey? Baik. Tok, semenjak 2 menjak ni kan, kita melihat kepimpinan UMNO ni bagaikan tidak senada dalam membuat kenyataan-kenyataan. Contohnya seperti Hisham Jalil. Ya. Dia ada mengatakan yang UMNO bersedia menjadi pembangkang bila mana Tony Pua menyatakan yang UMNO ni korup. Komen? Bagi saya, orang macam Hisham Jalil dia sepatutnya tahu bahawa kalau dalam UMNO pun bukan semua 100% dengan Presiden. Di dalam DAP pun kena tahu juga. Ada yang tim kemah besar, ada yang tim bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tony Pua ni terang-teranglah saya cerita. Dia antara orang yang suruh Pakatan Harapan menyokong Tan Sri Muhyiddin. Jangan lupa tu. So dia memang pro Tun Dr. Mahathir, pro kemah besar. Jadi kita jangan terperangkap. Tony Pua tidak mewakili DAP. Jadi kenapa kita nak suruh DAP minta maaf ke? Kenapa kita nak suruh kita nak kecil hati dengan kenyataan seperti orang macam Tony Pua? Itu pendapat individu. Individu yang ditolak dalam pemilihan DAP di Selangor. Dia lawan sebagai ketua DAP Selangor, lawan dengan Gobind Singh menang. Dia dah ditolak. Dia bertanding CWC, Central Working Committee DAP di peringkat pusat. Dia kalah. Dia kalah. Dia ni kira legasi lama lah. Legasi lama. Yang orang takut tentang DAP yang macam ni lah. So they are no longer part of kepimpinan DAP. So pandangan dia tu pandangan peribadi. So kalau ada orang serang kita peribadi, orang ni secara peribadi serang kita, kita serang balik orang tu secara peribadi. Jangan serang DAP. Macam MIC, MCA. Kalau tak setuju dengan saya, seranglah saya. Saya bagi peluang seluas-luasnya. Attack me, but never ever attack my party. Jangan perlekeh presiden kita. You perlekeh presiden kita, you siap sedia. I couldn't be bothered. Kena pecat ke apa, kita bukan tak pernah kena pecat. Tak ada masalah. Jangan perlekeh pemimpin kita. You perlekeh pemimpin kita, kita akan jawab. Kita akan jawab. Okey? Kita DAP pun melalui Setiausaha Agung DAP YB Antonello pun dah cakap bahawa DAP akan hanya menerima kenyataan daripada Zahid Hamidi sahaja. Jadi adakah pemimpin-pemimpin lain tidak boleh mengeluarkan pandangan ataupun bukan, maksud dia kalau misalnya Datuk Zahid yang mengeluarkan kenyataan itulah kenyataan rasmi parti. Kita kena faham lah. Itulah otoriti yang paling tinggi mewakili parti. Bila presiden parti keluar kenyataan, takkan kau tak tahu itu kenyataan parti? Betul tak? Itu maksud YB Anthony. Bukan maknanya ni.
Yelah, dalam keadaan kita ni berhadapan dengan pilihan raya, setiap kenyataan itu boleh mengundang pelbagai implication ataupun reaksi balas. Kan? Kenyataan saya juga boleh mengundang reaksi balas. Kan? Tapi kadang-kadang kalau kita tak ajar dia orang ni besar kepala. Betul tak? Sekali-sekala kena jentik sikit. Kalau tidak, tiap-tiap malam siau tasing duk belasah kita. Kan? Lepas tu ada seorang budak baru keluar gua. Dia kata saya ni baru bulan 2 diterima jadi ahli UMNO. Langsung tak buat homework, kau panggil pergi interview dengan Malaysian Gazette. Saya kena pecat tahun 2019. Saya di reinstate September 2021. Saya jadi MKT balik bulan 2 2023. Dia kata saya baru keluar. Di mana Lokman masih pilihan raya? Kalau Lokman tak pergi ceramah ni, siapa nak pergi ceramah? Budak ni tak tahu mana gua dia masuk. Apa nama dia? Bekas calon Taiping yang kalah. Ya, Wuyuk kita. Kita tak salahkan dia kalah lah kan. Dia bertanding tempat yang susah nak menang kan. Rezeki dia tak ada, nak buat macam mana. Okey Datuk. Kalau dia dapat dekat Air Hitam ke, dia dapat kat Tapah ke kan, dia dapat dekat Tanjung Piai ke kan, mungkinlah peluang dia cerah sikit. Banyak pengundi Melayu di situ. Okey Datuk. Menjelang PRN ni, adakah MCA dan MSC ni hanya akan diberi tempat yang majoriti Melayu lagi, ataupun akan diberi tempat-tempat yang kata kawasan bukan Melayu? Saya rasa pengagihan kursi ni kita serah kepada pucuk pimpinan untuk menentukannya. Setakat ni Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam kat Selangor pun banyak dah soft. Mungkin ada 4 kursi yang belum selesai pembincangan. Dan saya difahamkan pun ada kemungkinan besar kan, DAP pun sangat bertolak ansur. Kalau nak kirakan kawasan non-Malaysia ni, 1 kursi pun kawan-kawan kita daripada MCA dan MIC ni tak boleh nak tunjuk dan tak boleh nak buktikan mereka boleh menang, boleh dapat undi lebih daripada DAP. Tetapi insya-Allah insya-Allah kurang-kurang ada juga kursi yang mungkin DAP. Itulah macam saya cakap lah, maknanya atas dasar menghargai persahabatan kerjasama ni, mungkin DAP akan bagi kursi dia. DAP ni lebih bertimbang rasa lah. Bagaimana dengan Pulau Pinang? Ada possibility kan. Apa pun kita tunggu sehingga kenyataan dikeluarkan daripada orang yang ada authority untuk mengumumkan calon. Last kali selepas perbincangan di peringkat jawatan kuasa perundingan, dia akan pergi di kalangan kedua ketua perhubungan UMNO, ketua perhubungan BN, pengurusi BN negeri, pengurusi Pakatan Harapan Negeri. Tak selesai juga, dia akan pergi ke Datuk Seri Zahid dan juga Chairman Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So kita tunggu keputusan sampai akhir. Selagi belum selesai perbincangan di level Datuk Zahid dengan Datuk Seri Anwar, selagi itulah kedudukan kursi ni, penganggihan kursi ni belum muktamad. Dan tak perlu kita pening kepala. Ini kita kena faham. Alright. Okey Datuk. Jangan dengar khabar angin ni, banyak merapu sangat kat luar ni. Okey Datuk, ini ada soalan ya. Ya. Tok, saya ada soalan, mohon pencerahan. Suara Akar Umbi bertanya. Kenapa dalam keadaan sekarang kita bergabung dengan PH untuk PRN, sedangkan situasi yang sama ketika kita dalam kerajaan Ismail Sabri, kita boleh bertanding secara solo dan mendapat kemenangan besar di Melaka dan di Johor. Perlukan pencerahan dan input-input yang bernas untuk fakta. Okey, kita kena faham kenapa kita nak bertanding solo ketika kita bersama dengan kerajaan Muhyiddin dulu, dan ketika kita bersama dengan kerajaan yang dalamnya ada PAS, dalamnya ada Bersatu di bawah pimpinan Ismail Sabri. Pengalaman kita di Sabah mengajar.
Kita dah bersama dengan diorang, dah lah kita ampunkan dosa diorang mengkhianati kita. Bukan setakat kita mengampunkan dosa si Muhyiddin, dia hanya ada 5 orang je yang betul-betul menang atas tiket parti dia. Dia curi orang kita 16 orang, dia curi orang PKR 9 orang. Dia ada lebih kurang dalam 32 orang. Kita ada 42 masa tu, tapi kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Timbalan pun dia tak bagi kita. Jumlah menteri-menteri pun tak proportionate, kan? Menteri kanan pun dia ambil kat dia lebih, padahal wakil rakyat dia kurang, kan? JLC pun tak diagihkan secara saksama, dan dia tikam kita. Kita tengok duit kita pun, walaupun mahkamah dah putuskan suruh serah balik duit kita, mereka hold, rayu balik, kan? Sehingga last kali baru dia pulangkan. So, bila kita berada dalam pilihan raya Sabah, walaupun peringkat awal, kita nak bertanding bersendirian ni, 73 kursi. Bung Mokhtar dah umumkan, kita akan bertanding semua 73 kursi. Tetapi masa berhadapan dengan pilihan raya tu, tiba-tiba dah agihkan secara saksama. Masa dalam tempoh kempen tu, dia boleh bawa masuk PBS ke dalam Perikatan Nasional. Tiba-tiba dia bertanding lebih. Last kali, jumlah BN punya kursi yang menang lebih daripada bersatu pun, kan? Tapi still, dia tak bagi Bung Mokhtar menjadi Ketua Menteri. Dia bagi kepada Haji G. Tak apalah, ini kita letak tepi. Jadi pengalaman pahit ni, belum lagi cerita bagaimana Hamzah turun, bawa duit, bagi 200,000 kepada calon bebas untuk lawan kita, lawan calon UMNO, calon BN. Itu sebab kita dah tak nak lah. Bila di Melaka, dia pujuk kita, walaupun Ismail Sabri kata kita boleh menang 8 kursi je kalau kita bertanding di Melaka. Kita lawan juga, tak kisahlah. 8 lah. Kita bertanding solo. Di Johor, sama juga. Kita bertanding solo. Alhamdulillah, dua-dua ni menang. Dan kalau misalnya selepas pilihan raya Johor, diadakan pilihan raya pusat, kita dah menang lah. Kita boleh memerintah secara bersendirian. Tapi nak buat macam mana? Orang kita juga khianat. Orang kita juga membantu musuh, lengahkan pilihan raya. Last kali kita kecundang tinggal 26 kursi. Ini realiti yang kita kena terima. Hari ini rakyat dah putuskan dia tak bagi peluang BN menang, PH menang atau PN menang. Semua tak menang. Dia suruh kita berpakat. So rakyat dah buat putusan. Tuanku titahkan supaya Perikatan Nasional dapat nombor 2 bekerjasama dengan nombor 1 PH. Tapi PN tak nak. Bila tak nak, nombor 3 ialah Barisan Nasional. Dia suruh kerjasama dengan PH. BN terima. Maka bentuklah kerajaan. Kalau kita dah berada di dalam satu kerajaan, kan? Janganlah kita kira apa yang berlaku di antara kita dengan Perikatan Nasional, kita kena khianat. Maka Datuk Seri Anwar pun akan khianat kita. Permulaan ni kita kena bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar membuktikan, kan, bahawa dia tak akan buat kita seperti mana Muhyiddin buat kita. Kita bagi peluang. Yang banyak khianat kita ni dulu ialah Mahathir dan Muhyiddin. Datuk Seri Anwar tak pernah menganiaya pemimpin kita. So kita bagi peluang. Jadi dalam tempoh proses bermulanya kerjasama baru ni, takkanlah bila ada pilihan raya, kan, kita letak calon kita, dia letak calon dia, lawan dengan PN. Bila 3 penjuru, siapa yang menang? PN lah yang menang. Jadi daripada kita langsung tak berpeluang untuk menang, maka kita campurkan undi BN dengan undi PH, digabungkan lawan PN. So jadi 1 lawan 1. Bila 1 lawan 1 ni, potensi untuk kita menang lebih cerah berbanding kalau 3 penjuru. Jadi kita boleh, kalau sahabat kita cakap tadi, kita bertanding semua. Di Selangor lah contoh dia. Di Selangor, kalau berdasarkan keputusan pilihan raya yang lepas, pilihan raya yang ke-15, BN hanya menang 2 kursi. 1 di Don Permatang, kan? 1 di Paya Jaras. Mula-mula saya ingat 40 kursi
PH menang, 16 kursi PN menang. Baru ni saya dapat maklumat yang terkini, sebenarnya ada 2 menang sikit dalam 100 undi di Pematang dan Paya Jaras, 2 tempat. Maknanya PN menang 14, kita menang 2, PH menang 40. Kalau nak ikutkan, kalau dia orang tak ada kerjasama daripada kita pun, dia orang boleh menang. Betul tak? Tapi kalau kita bekerjasama dengan mereka, walaupun kita tak bertanding semua kursi macam dulu, kan? Tapi kalau kita bertanding semua kursi, potensi nak menang hanya 2, kan? Ataupun mungkin tak ada langsung, kan? Daripada kita hanya dapat banyak tu, lebih baiklah kita bersama gabungkan undi BN dengan PH untuk lawan PN. Tidak kalau katalah worst case scenario kita bertanding antara 12 hingga 14 kursi, kan? Setidak-tidaknya kita akan ada peluang untuk dapat 6 ke 7 ke. Itu keputusan yang lebih baik daripada kita bertanding solo, kita kalah semua atau menang 1-2. Dan bila kita menang 1-2, boleh tak kita bentuk kerajaan? Tak boleh. Bila kita tak boleh bentuk kerajaan, siapa yang akan rugi? Orang Melayu juga rugi. Yang ni jangan lupa, keberadaan UMNO di dalam kerajaan itu penting. Kerana UMNO mewakili orang Melayu. Jadi setidak-tidaknya kontraktor-kontraktor Melayu Bumi Putera ada tempat nak bersandar. Ibu tunggal, anak yatim, tahfiz dan sebagainya. Walaupun mereka juga boleh pergi ke YB daripada PKR, tetapi sekiranya UMNO sebahagian daripada kerajaan, ianya sudah pastilah keadaannya lebih baik, lebih memudahkan, kerana kita ada fasilitis kerajaan untuk membantu rakyat kita. Yang ini kita kena faham. Contohnya lah, baru-baru ni saya pergi ke Tanjung Karang, saya pergi ke Sungai Besar. Ada dewan-dewan tu dah 15 tahun dah. Dulu kita yang buat tu, dewan-dewan tu UMNO buat, kan? Bila kalah pilihan raya, kita tak dapat guna pun dewan-dewan tu. Sekarang dah boleh guna balik. Itu baru cerita bab dewan. Betul tak? Kalau sebelum ni 15 tahun banyak peruntukan, tak dapat kita bantu rakyat, kan? Maka setidak-tidaknya selepas ini, kalau kita berada di dalam kerajaan bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan, banyak masalah boleh kita selesaikan. Ini kita kena faham. Okey? Kita cakap pasal dewan tadi Semalam geng-geng pengkhianat ni, dulu cakap pengkhianat ni kata, tunjuk gambar. ceramah Datuk semalam di Tanjung Karang tidak mendapat sambutan. Lebih banyak kerusi dari orang katanya. Kita tak nafikan ada kursi kosong. Kena faham keluarkan bang gambar-gambar yang ni. Okey. Kena faham, program ni dibuat di kawasan Tan Sri Noh Omar. Kan? Bila saya dipanggil oleh ketua bahagian, saya dipanggil untuk pujuk kawan-kawan yang bersama Tan Sri Noh Omar ni supaya bersamalah dengan kepimpinan baru Datuk Sulaiman Razak. So kita, bak kata orang tu, kita hadir untuk memujuk orang-orang yang dah berpuluh tahun di bawah kepimpinan Tan Sri Noh Omar. Ni kalau tengok tu Haji Kamaruzzaman. Sebelah Haji Kamaruzzaman tu orang yang rapat dengan Tan Sri Noh Omar, Abang Samad. Kalau orang Tanjung Karang dia kenal ni semua sekali, kan? Tapi biasalah, kan, orang nak memburukkan kita, kan? Sebelum saya pergi pun macam-macam dia orang bantai saya. Betul tak? Tak apa, saya tak ada masalah. Badan kita ni dah biasa dah luka parut ni, tak ada masalah, bantai lah, kan? Tetapi Alhamdulillah yang paling penting sekali, ramai juga penyokong-penyokong Tan Sri Noh Omar datang bersama-sama dengan program kita tu. Dan Alhamdulillah kita terangkan kepada mereka tentang peri pentingnya kita meletakkan parti di hadapan. Kenapa kita tak mampu nak berpecah belah lagi. Dan Alhamdulillah kawan-kawan yang bersama dengan Tan Sri Noh pun
semua sambut baiklah. Kan? Yang mana marah dengan kita masih lagi tak nak datang, tak ada masalah. Tetapi setidak-tidaknya ada usaha yang dimainkan oleh Ketua UMNO bahagian untuk menyatukan balik UMNO Tanjung Karang. Ketua bahagian menang dengan hanya 4 undi tau. Maknanya sebahagian besar daripada orang UMNO di Tanjung Karang itu menyokong calon yang diletak oleh Tan Sri Nur Omar. Jangan ingat Tan Sri Nur Omar tidak ada pengaruh. Dia ada pengaruh. Kan? Tetapi saya ucap tahniah kepada Ketua UMNO bahagian Tanjung Karang. Dia cuba membawa agenda penyatuan. Dia cuba tarik orang Tan Sri Nur Omar ni untuk kembali bersama. Dan kalau ada rezeki dalam pilihan raya yang akan datang ni, katalah Tanjung Karang ni kita dapat 1 kursi, kita bertanding. Maka sudah pastilah usaha untuk kita gerakkan kawan-kawan UMNO ni untuk menyokong calon BN nanti dan membantu calon Pakatan Harapan yang bertanding juga di dalam Parlimen Tanjung Karang ni akan lebih smooth, akan lebih lancar, insya-Allah. Okey. Dok, saya pernah teringat kata-kata Bang Mat Sabu. Ya. Dia kata dulu zaman dia PAS kalau ceramah memang ramai. Ya. Memang ramai, tapi bila pilihan raya tetap kalah. Dan sekarang kita tengok Perikatan Nasional ni, dia mula comparekan ceramah orang perikatan ramai, PH ke atau BN tak ramai. Adakah ini hanya sekadar psikologi? Dia macam inilah. Dia ni kita kena faham, okey. Ada ceramah besar. Ada ceramah besar. Contohnya Datuk Seri Anwar turun. Ramai tak? Datuk Seri Zahid turun. Ramai kan? Saya turun di Kelantan, di Pasir Putih, ramai. Saya turun di Kuala Kerai. Ramai juga tapi hujan. Hujan. Tapi okeylah. Tapi yang ini perjumpaan tertutup. Jadi kita kena faham. Yang kedua, ini cyber. Contohnya kita dah buat siasatan lah. Sebab yalah dalam masa kita nak mencari TikTokers dan sebagainya, kita juga buat siasatan. Dalam tempoh 120 hari dalam tempoh 120 hari ni 4.3 bilion. 4.3? Mana 2.3? Kau ni mata. Dalam tempoh 120 hari kan, viewer orang yang tengok hashtag PN Perikatan Nasional ni 2.3 bilion. Dan setiap kali contohnya bila saya postkan video-video ni, peringkat awal ni okey, makin lama makin tenggelam, makin lama makin tenggelam. So alhamdulillah kita dah tahu dah jawapan dia. Rupa-rupanya dia orang ni bukan semua organik. Bukan semua kerana duit pun. Bukan kerana dia orang beli TikTokers sahaja. Selain daripada dia masa pilihan raya, dia pakai TikTokers, influencer yang ada lebih pada 1 juta follower ni. Rupa-rupanya dia ada orang di dalam MC. Saya nak beritahu dengan kawan-kawan ni, mereka ni semua boleh bersiap sedia. Bila-bila masa selepas ini mereka ni akan diangkut. Rupa-rupanya ada orang di dalam MC yang membantu. Ada yang peralatan-peralatan tertentu yang sepatutnya sudah musnah tak dimusnahkan, kan? Ada yang buat operasi daripada luar, kan? Di kawasan-kawasan yang ada ramai janda yang baik. Jadi kita nak beritahu, kan? Kita dah tahu benda tu, bersiap sedialah. Rupanya tak organik dia orang ni. Rupanya patutlah setiap apa yang mereka post, zoom, laju je FYP. Kan? Tetapi bahan-bahan konten-konten yang kita keluarkan, walaupun bagus macam mana pun, habis tenggelam. Setakat ni TikTok kita dah kenal pasti. Bila-bila masa dia orang ni akan diheret ke muka pengadilan. Tapi Facebook pun boleh tahan juga ni. Kita harap YB Fahmi
Wabi Fahmi dah bagi warning sebenarnya kepada Meta ni, sebab mereka masih tak nak turunkan konten-konten. Tuan-tuan, orang yang terkena scammer-scammer di dalam Facebook, di dalam Telegram ni, tuan-tuan, ramai yang kena tipu. Tetapi bila kita minta pihak Meta ni untuk mengambil tindakan, keluarkan iklan-iklan yang melampau ni, yang terang-terang scammer, mereka tak nak ambil tindakan atas nama kononnya kebebasan media. Tak apa, jangan sampai kita tutup nanti, kena beringat ni, kependirian kerajaan, keselamatan rakyat tu lebih utama. Kalau misalnya Facebook dah tak jadi satu tempat yang selamat, kalau terpaksa tutup, apa pilihan yang kerajaan ada? Daripada lebih ramai lagi scammer-scammer ni menyalahgunakan Facebook, menyalahgunakan Telegram. Alhamdulillah, akhirnya mula-mula Telegram degil juga, Alhamdulillah Telegram dah bersetuju untuk turunkan konten-konten daripada puak-puak yang scam dan sebagainya ni. Tapi semalam saya dengan YB Amir, tak pernah live saya ni jatuh bawah 2,000. Kita pun tahu juga apa yang dia mainkan. Sekarang kita tengah siasat sebelah Facebook pula. Kita nak identify siapa yang terlibat ni. Mainlah lagi. Silap orang. Okey. Relate soalan yang relate. Tapi saya baru tengok sekarang ni di TikTok, saya nampak Facebook kita okey ke ni? Okey tu. Ini hari ada kacau? saya Tak nampak ada Berapa yang naik sekarang? Sekarang 2,400. 2004. Okey lah. TikTok saya tengok, saya baru search sekarang ni di TikTok saya nampak PH dan BN mula mendominasi TikTok. Saya tengok hashtag Perikatan Nasional hanya 1.8 bilion Perikatan Nasional. Pakatan Harapan 1.7 bilion. Barisan Nasional 1 bilion. Itu dari segi parti. Dari segi pemimpin, saya ambil presiden setiap komponen ya. Anwar Ibrahim 1.9 bilion. Zaid Hamidi 300 juta. Muhyiddin Yassin hanya 1 juta. Hanya 1 juta view hashtag dia. Adakah perikatan bila dah akaun dah dibekukan ni dah? Itulah korang post-post ni banyak tak letak hashtag Lokman Adam pun dah tak. Ada ya? Tak. Saya search Lokman Adam berapa Okey. Lokman Adam. Siapa bawa internet pula? Tak jumpa. Ya. Kita sabotaj. Oh, lagi tinggi daripada Muhyiddin Yassin. Lokman Adam 25.2 juta. Alhamdulillah. Dapat 25 kali ganda daripada Muhyiddin pun jadilah. Bonus lah. Okey. Tadi tu ada bercakap berkenaan dengan pendirian kerajaan. Ya. Okey. 2-3 hari yang lepas pendirian kerajaan membenarkan pelarian Rohingya untuk masuk ke Universiti Islam Antarabangsa. Ada juga yang menentang seperti YB Nur Helmi, Adun Duyung dari Melaka. So kita nak dengar pandangan Tok sendiri, pandangan peribadi. Saya ni, kalau saya bagi pandangan peribadi ni, saya akan bias. Sebab saya ada anak angkat Rohingya. Tapi pendirian saya macam ni lah tentang isu Rohingya. Bagi saya, kalau kita benarkan mereka ini untuk duduk dan masuk ke Malaysia, kita bagi dia status pelarian. Kalau kita tak bagi mereka kerja mereka ialah pecah rumah. Kerja mereka merompak, menyamun. Sebab kita tak bagi dia kerja halal. Jadi bagi saya, polisi kerajaan yang ni kena betulkan. Lebih baik jangan bagi masuk. Kalau bagi masuk, tak bagi dia orang peluang cari makan secara halal. Sebagai pemegang UNCHR, sebenarnya mereka tak boleh bekerja. Pemegang PAS. Tapi kita tak bayar gaji kat dia tiap-tiap bulan. Takkan kita nak bayar gaji dia tak kerja? Betul tak? So benda ni kena betulkan. Kalau nak benarkan dia orang ni masuk, mesti bagi dia orang boleh kerja.
daripada nak bawa masuk daripada Bangladesh dan sebagainya, kan? Lebih baiklah bagi yang dah jadi pelarian ni kerja. Ini pada pandangan saya. Tapi jangan sampai dia orang ni berniaga. Bab pendidikan ni kita kena ada sedikit sifat keperimanusiaan. Keterbukaan. Kalau misalnya kita tak nak dia orang ni masuk sekolah biasa, maka mesti ada sistem pendidikan yang membolehkan anak-anak pelarian ini mendapat juga didikan. Sebab macam mana dia nak keluar daripada menjadi pelarian kalau status mereka dari segi sudut pendidikan ini kita tak bantu mereka untuk mendapat pendidikan yang baik. Kalau mereka dapat didikan yang baik, mereka boleh bekerja di tempat lain, kalau tak pun di Malaysia. Kalau mereka ada paper qualification, selepas dia menumpang di negara kita, mereka boleh pergi tempat lain. Mereka ada paper qualification, mereka boleh di hire ataupun di employ oleh majikan di negara lain. Tapi kalau pendidikan pun mereka tak ada, mereka akan menetap di sini, beranak penak di sini, kan? Lagi kita pening kepala. Dekat flat, dalam flat pun ada lembu. Dulu Wabi Rafizi cerita ada lembu dalam kondo. Betul tak? Kita tak nampak lembu tu dalam kondo, tetapi di rumah-rumah pelarian ni ada. Ada bela kambing dalam flat. Benda ni berlaku tau. Saya korang boleh gelak lah, korang tak pergi masuk, aku pergi masuk. Memang betul, kan? Jadi bagi saya lah, kita kena ada peri kemanusiaan. Memang kena ada peri kemanusiaan, tetapi kita juga kena buat keputusan yang betul. Kalau kita tak nak bagi dia orang bekerja, jangan bagi dia orang masuk. Sebab kalau kita bagi dia orang masuk, dia orang tak ada kerja, dia kena merompak, kena menyamun, pecah rumah orang, maka kadar jenayah akan tak dapat kita kawal. Ini kena betulkan, kan? Okey. Okay, tak? Ya. Soalan daripada Cik Wan Ahmad daripada Ampang. Okey. Dia call tadi. Dia tanya ada anak-anak muda ni, kenapa bila dijumpa dia tanya kenapa menyokong Perikatan Nasional. Jadi dia kata anak muda tu jawab sebab dia terikut dengan ayah dia. Ayah dia menyokong PAS, jadi dia sokong Perikatan Nasional. Jadi dia keduanya dia tengok Perikatan Nasional ni ada PAS. PAS ni menjaga hak orang Islam, kan? Tapi UMNO ni bila bersama dengan Pakatan Harapan, dia nampak dia macam menyokong agenda-agenda liberal, agenda-agenda yang tidak memelihara agama Islam ni tu. Okey, pertama sekali kita kena beritahu dengan anak-anak muda kita ni, mereka ni bagi saya lah, kita kena start educate dia daripada sekolah. Kerana sekarang ni kita dah menghalalkan yang umur 18 tahun ke atas ni dah boleh mengundi. Maka kerajaan suka tak suka kena train dia orang ni tentang kenegaraan, tentang apa itu ahli parlimen, apa itu ahli Dewan Undangan Negeri, apa function mereka, kan? Apa kewajipan kita untuk turun mengundi, kan? Pemimpin macam mana yang kita perlu turun. Peri pentingnya pemimpin itu perlu ada integriti, pemimpin itu mestilah bebas rasuah, pemimpin itu mestilah mempunyai kaliber, mempunyai kemampuan dari segi pemikiran, dari segi kemampuan untuk menjaga rakyat dan sebagainya, sebelum mereka ni keluar mengundi dalam pilihan raya yang akan datang. Education ni mesti dilaksanakan dulu. Kedua, kita tak nafikan bahawa peranan mak bapak. Kita dah sediakan prasarana yang cukup untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang pandai, cerdik dan berilmu. Tapi malangnya hari ni, kebanyakan yang mengikut-ngikut ni adalah orang yang tak berilmu. Kalau mereka ada didikan Islam yang mencukupi, mereka akan tahu bahawa Islam itu agama, ad-din, cara hidup.
Dan mereka akan tahu bahawa PAS itu parti politik. Jadi kalau mereka boleh bezakan, masuk PAS bukan bermakna masuk Islam, keluar PAS bukan bermakna keluar Islam. Senang. Tapi kalau mereka ni duduk dalam kelompok yang ilmu dia cetek, yang mereka percaya bahawa sokong PAS masuk syurga, sokong BN, sokong PH masuk neraka, ini payah. Itu sebabnya kita kena pastikan bahawa kita kena didik, bukan hanya orang muda tetapi rakyat Malaysia ini perlu mendapat fahaman yang betul. Kita tak nafikan banyak fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada kepimpinan BN, banyak yang termakan dengan fitnah-fitnah ni. Kita tak nafikan. Kita juga tak nafikan peranan duit yang mereka sogok kepada pengundi-pengundi juga menyebabkan kita tewas teruk dalam pilihan raya lepas. Namun kita kena cari jalan untuk pastikan bahawa kita boleh buka balik minda orang-orang yang dah tersesat jalan ni, untuk mereka menyedari. Dan kalau nak katalah di zaman pemerintahan Barisan Nasional ini, Islam itu tidak terjaga. Selama hari ini, daripada mula merdeka, siapa yang telah mengangkat agama Islam sebagai agama persekutuan? UMNO. Siapa yang mengangkat kedudukan hak istimewa Melayu? UMNO. Siapa yang mengangkat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? UMNO. Yang mengangkat kedudukan raja-raja Melayu? UMNO. Jangan lupa tu. Dan selagi UMNO berada dalam kerajaan perpaduan ini, dan sebelum kita bersama dengan kerajaan perpaduan ni pun, DAP dah bagi jaminan bahawa apa saja yang terkandung di dalam perlembagaan, khususnya perkara 153 berkaitan 4 perkara ni, berkaitan kontrak sosial, mereka akur. Dan saya bagi jaminan, sekiranya selepas ini DAP merubah pendirian dia berhubung 4 perkara ni. Contohnya, kalau kita pemimpin UMNO berdiam diri, tuan-tuan jumpa kami, tuan-tuan boleh ludah kami. Kalau kami tidak mempertahankan Islam, tidak mempertahankan kedudukan hak istimewa Melayu, tidak mempertahankan kedudukan bahasa Melayu, tidak mempertahankan kedudukan raja-raja Melayu, tuan-tuan boleh ludah kami. Tetapi selagi ada hayat di badan kami ini, kita akan pastikan 4 perkara ini akan dijamin, akan terus terjaga. Tak ada masalah kalau kita berada dalam kerajaan, ditampuk kuasa, tetapi 4 perkara ni tergadai akhirnya akibat daripada kerjasama kita dengan DAP. Kalau Muhyiddin pun kita boleh tarik sokongan. Kalau misalnya ada di antara parti komponen di dalam kerajaan perpaduan ini mungkir janji, setelah mereka bersetuju menandatangani 4 perkara ni, ada 10 perkara yang kita minta. Perkara pertama, ini 4 benda kita nak tanya stand DAP, apa pendirian, dan Anthony Loke memberi jaminan ini akan mereka akur dan mereka tidak akan ganggu gugat, baru kita sokong. Jadi jangan bimbang, tidak akan berlaku zaman UMNO bersama dengan kerajaan perpaduan. Kalau mereka buat juga, anytime kita boleh tarik sokongan, tak perlu bimbang. Kita pun lebih seronok jadi pembangkang sebenarnya. Bukan apa, sebab jadi pembangkang ni lagi senang buat kerja. Lagi senang buat kerja. Cuma ialah kerja membangkang senang, tetapi kita tak boleh menjaga rakyat. Rakyat akan menderita akhirnya. Itu sebab kita memilih, daripada kita menjadi pembangkang, kita milih untuk bersama dengan bekas musuh-musuh kita untuk membentuk kerajaan bersama mereka. Kerana kita yakin kalau kita berada di dalam kerajaan, 4 perkara ni akan lebih terjamin. Okey. Tok, soalan susulan berkenaan dengan anak muda ni kan Tok kan? Ramai anak muda di luar sana ni
melihat Barisan Nasional khususnya UMNO ni bukan anak muda friendly disebabkan oleh wallet-wallet dan dinosaur di dalam UMNO tu sendiri. Mungkin Tok ada pandangan peribadi. Saya rasa dinosaur ni banyak dah pupus dah dalam UMNO ni. Kan? Kita dah tak jumpa dah dinosaur ni macam Syahidan Kasim, Anwar Musa. Banyak juga Nur Omar. Kebanyakannya dah pupus. Dah tinggal skeleton je. So bagi saya kalau kita tengok Ketua Pemuda UMNO pun masih lagi bawah 40 tahun. Itu satu benda yang sangat positif. Dan kita lihat hari ini puteri-puteri UMNO ramai muka-muka baru. Kepimpinan UMNO bahagian pun banyak di kalangan ketua-ketua pemuda mengambil alih sebagai ketua UMNO bahagian sekarang ni. Jadi saya tak nampaklah mengatakan bahawa UMNO hari ini tak mesra anak muda. Kalau kita lihat di sebelah Pakatan Harapan umpamanya, timbalan Presiden PKR lebih muda daripada saya. Lebih muda daripada saya. Naik-naik Presiden pun ramai yang muda-muda. DAP lagilah ramai pemimpin-pemimpin mereka ni muda-muda belaka. Boleh berjuang dalam politik ni lagi 40-50 tahun. So di mana yang mengatakan bahawa pemimpin kita ni tidak friendly dengan anak muda? Adakah Tun Mahathir itu friendly dengan anak muda? Kalau nak juga Perdana Menteri ataupun Presiden parti yang berusia 98 tahun, by all means silakan. Tak ada masalah. Adakah Muhyiddin tu muda? Okey? Okey. Berkemungkinan PRN akan datang, UMNO akan menampilkan calon-calon muka baru, mungkin di bawah umur 30 tahun, ataupun tiada langsung peluang untuk pemimpin-pemimpin baru di bawah umur 30 tahun ni. Pilihan raya di Melaka, kita memperkenalkan 86% calon baru. Di Johor 70 lebih peratus. Pilihan raya umum yang lepas pun sangat tinggi. Dan ini berlaku zaman Datuk Zahid menjadi pengurusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO. Jadi dalam pilihan raya di 6 buah negeri ni, saya boleh katakanlah kebanyakan calon-calon yang diketengahkan juga sudah pasti calon yang penuh integriti, yang bersih, belum ada track record yang kotor, Dan saya yakin kebanyakan mereka ini merupakan muka baru dan orang muda juga. Ini adalah berdasarkan apa yang berlaku sepanjang tempoh 2 pilihan raya negeri dan 1 pilihan raya umum. So kita boleh dapat gambaran dia begitulah lebih kurang. Okey? Okey. Kita faham PRU yang lepas PKR ada buka permohonan jika anda ingin menjadi calon dalam pilihan raya. Mungkin UMNO akan buat perkara yang sama atau tak? Kita tak perlukan job street untuk buat kerja tu. Kita ada ramai calon-calon yang berpotensi. Kita cuma perlu menyaring mereka saja. Kita tak pernah buat iklan dan sebagainya untuk mencari bakal calon. Yang berebut calon pun ramai dah. Kita tak pernah ada masalah ketandusan calon pilihan raya. Setakat ni di peringkat Barisan Nasional kita tidak pernah mengiklankan untuk mencari calon pilihan raya. Mencari pemengaruh ada. Nak cari TikTokers ada. Tapi lepas ni kita dah boleh move on dengan TikTokers yang sedia ada. Kerana geng-geng yang buat kerja untuk downkan TikTok kita, yang buat kerja untuk FYP kan TikTok Perikatan Nasional, puak-puak ni kita dah kenal pasti. Tinggal masanya dia orang ni nak kena angkut. Okey? Jadi saya ucap jutaan terima kasih pada sahabat-sahabat yang menonton live kita pada malam ni. Saya minta supaya tuan-tuan sebelum tutup ni tolong tekan butang share. Kerana hari ini amat penting peranan saudara yang berada di rumah ini dalam menyelamatkan
kerajaan perpaduan ini, khususnya dalam berhadapan dengan pilihan raya umum pilihan raya negeri di 6 buah negeri ni. Kalau button share tu pun tuan-tuan tak boleh share, saya tak tahu nak cakap apa. Kalau tak boleh juga share, saya harap tuan-tuan boleh add nombor saya 0138387038. 0138387038. Save nombor ni dan masukkan dalam grup WhatsApp tuan-tuan supaya saya boleh setiap hari menyalurkan maklumat daripada komunikasi UMNO Malaysia terus kepada tuan-tuan, termasuklah daripada Sekretariat Media Perpaduan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.